Okey, nah video kali ini cikgu berkongsikan bagaimana kita mau menyelesaikan soalan yang berkaitan dengan gabungan penjelmaan. Okey, jadi senang saja kelas. Jangan kita baca soalan, kita tengok gambar aja. Kita ada 4 penjelmaan kan? Kita ada pantulan, putaran, pembesaran dan translasi. Cuba tengok apa penjelmaan yang ada dalam ni. Yang memang paling jelas. Yang paling jelas di sana gambar rajah dari kecil membesar kan. Jadi maksudnya dalam ni ada pembesaran. Okey. Ada pembesaran. Okey. Kemudian kita tengok gambar rajah ni. Kalau pantulan dia tidak bertembung. Jadi bukan pantulan. So keluar daripada list sudah. Okey, translasi, translasi kan seperti tangga. Tidak nampak seperti tangga di sini. Jadi maksudnya kita tinggal ada satu pilihan putaran. Dan kalau putaran ni pun kita ada dua pilihan. Putaran 90 atau 180 selalunya. Jadi untuk memudahkan kita tengok adakah dia 180. Okey. So kita cari pasangannya. Pasangannya adalah F. Kita sambung dari bucu ke bucu. Okey, C pasangannya adalah E. Okey, kemudian A pasangannya adalah C. Dan last sekali B pasangannya adalah H. Jika terjadi begini, maksudnya bersilang kan? Ini maksudnya putaran 180 darjah. Jadi terjawablah sudah persoalan kita. Putaran 180 darjah. Jika sekiranya tidak bersilang, itu maksudnya 90 darjah. Ingat jika tidak bersilang, kita sudah tahu itu adalah putaran 90 darjah. Okey, jadi sekarang selalunya yang mengelirukan murid adalah untuk menentukan mana satu Y, mana satu Z. Okey. Mana satu Y, mana satu Z. YZ kan? Okey, mari cikgu besarkan. YZ, okey, tengok betul-betul ni, YZ. Cikgu besarkan. Okey. YZ. Kan selalunya bila kita menjawab soalan ini, gabungan ini, kita akan baca Z dulu kan? Z dahulu. Maksudnya ini penjelmaan yang pertama yang kita akan jumpa. Dan Y ini adalah penjelmaan yang terakhir. Ingat Y ini adalah penjelmaan yang terakhir. Okey, sekarang kita baca soalan. IJKL ialah image. Nampak tu? Yang besar ni adalah image. So, ABCD adalah objek. Kan dalam ni ada dua penjelmaan. Jadi sebelum objek ni menjadi image, sebelum objek ni membesar, dia putaran dahulu, betul? Jadi maksudnya image ini adalah penjelmaan yang terakhir kita laksanakan. Jadi kalau ikutkan YZ, Z ni yang pertama kan? Jadi yang terakhir adalah yang besar ni, jadi maksudnya itu mewakili Y. Jadi Y adalah apa? Pembesaran. Jadi Y adalah pembesaran. Jadi automatically Z, objek kemari, dia diputarkan dahulu 180 darjah. Dia berlaku putaran 180 darjah. Jadi untuk putaran 180 darjah mesti ada pusat. Okey. Jadi pusatnya apa? Pusatnya adalah 0, -7. Okey. 0, -7. Okey, dan pembesaran, apa perkara yang perlu? Mesti ada faktor skala. So kita kena dapatkan faktor skala. Okey. Faktor skala. Okey. Faktor skala. Apa rumus faktor skala? Image bahagi objek. Image bahagi objek. Okey, jadi kita tengok di sini image-nya, kita kira yang senang. 1, 2, 3, 4. Objeknya 1, 2. 4 bahagi 2 adalah 2. Okey. 4 bahagi 2 adalah 2. Ingat, apa rumus faktor skala? Image bahagi objek. Okey. Jadi apa lagi yang diperlukan kalau soalan jawapan itu adalah pembesaran? Kita kena dapatkan pusat pembesaran. Jadi kita kena dapatkan pusat pembesaran. Okey. So, macam mana kita mendapatkan pusat pembesaran? Jangan kamu cari pusat pembesaran itu menggunakan objek ni. Kita mesti gunakan gambar yang telah kita putarkan ni. Maksudnya yang besar ni mesti kita cari pusat putarannya, pusat pembesarannya menggunakan gambar rajah yang telah diputarkan. Jadi kita sambung dari bucu ke bucu. Okey. Kita sambung dari bucu ke bucu. Cikgu bagi color merah supaya jelas di situ. So K pasangannya G, L pasangannya H. Sudah terang lagi bersuluh. Pusat pembesarannya pada titik E.
ataupun 5 negatif 9. Jadi maksudnya pusat pembesarannya besaran 5 negatif 9. 5 negatif 9 ataupun pada titik I. Boleh juga. Jadi selamat belajar semua.